Dengarkan bunyi sebutan huruf-huruf hijaiyah berikut. Sila ambil perhatian bahwa huruf-huruf yang berwarna merah perlulah dibaca dengan tebal. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Ya. Klik butang ulang atau klik pada mana-mana huruf pilihan Anda untuk mendengar semula. Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta, Tha, Tha, Jim, Jim, Ha, Ha, Kha, Kha, Dal, Dal, Zal, Zal, Ra, Ra, Zai, Zai, Sin, Sin, Shin, Shin, Sad, Sad, Dad, Dad, Ta, Ta, Dha, Dha, Ain, Ain, Ghain, Ghain, Fa, Fa, Qaf, Qaf, Kaf, Kaf, Lam, Lam, Mim, Mim, Nun, Nun, Waw, Waw, Ha, Ha, Ya, Ya. Yang pertama ialah pengenalan ilmu tajwid pada bahasanya ialah memperelokkan dan menghalusi. Pada istilahnya pula ialah suatu ilmu yang membahaskan kalimah-kalimah Al-Quran dari segi menunaikan hak tiap-tiap huruf dan mengelokkan sebutan huruf serta sifat huruf sama ada yang asli ataupun yang mendatang. Seterusnya ialah fadilat ilmu tajwid. Ia adalah semulia-mulia ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalil dari Al-Quran ialah warattilil Quran tartila. Maksudnya, bacalah Al-Quran dengan bertartil, iaitu memelihara hukum tajwid. Dalil dari hadis ialah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya, semulia-mulia kamu sesiapa yang belajar Al-Quran dan mengajarnya.
Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ialah untuk memelihara lidah dari melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Apakah hukum kita mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Manakala untuk mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain, ataupun kita katakan wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan yang mukallaf. Piramid huruf nun dan ti. Nun tersebut adalah merupakan nun sakinah, manakala ti adalah merupakan tanwin. Piramid huruf nun dan ti. Berikut adalah kaedah bagi mudahkan kamu untuk mengingati hukum nun sakinah dan tanwin. Perkara pertama yang perlu kamu lakukan ialah lukiskan segitiga, dan yang kedua, gariskan kepada 5 bahagian. Lukiskan segitiga seperti berikut. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Seterusnya, ketiga, gariskan kepada 2, 4, 6. Okey, bariskan di tengah-tengah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dikatakan garisan 2, 4, 6 ialah ada 2 di bahagian yang kotak yang nombor 2, kemudian di tengah-tengah ada 4, 1, 2, 3 dan 4, dan kotak yang kedua terakhir ada 6, 1, 2, 3, 4, 6. Itulah garisan 2, 4, 6. Kemudian selesai. Bagi menampakkan piramid ni lebih cantik, Ustaz warnakan dengan warna-warna tertentu. Okey, contohnya color biru, hijau, pink, kuning dan turquoise. Kemudian yang terakhir iaitu yang kelima, masukkan huruf-huruf tadi iaitu huruf-huruf hijaiyah. Baik. Huruf yang pertama iaitu huruf ba. Jadi, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu sahaja dengan huruf ba, hukumnya akan menjadi hukum iqlab. Okey, huruf yang kedua iaitu huruf lam dan ra. Lam dan ra. Lari. Kaedah untuk ingat ialah lari. Okey, jadi nun sakinah ataupun tanwin bertemu sahaja dengan huruf lam ataupun ra, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Seterusnya kotak yang ketiga iaitu dengan mim, ya, nun, waw ataupun menu. Menu. Menu apa hari ni? Okey. Mim, ya, nun, waw. Jadi, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan mim, ya, nun ataupun waw, maka hukumnya menjadi idgham ma'al gunnah. Seterusnya, kotak yang second last iaitu kotak yang kedua terakhir, hurufnya ialah hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Okey, ataupun aha, ha, kha, agha. Aha, ha, kha, agha. Jadi, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hukumnya akan menjadi hukum izhar halqi. Kemudian, kotak yang terakhir iaitu kotak yang kelima dikali G15. G15 ialah kerana dia berbaki pada huruf-huruf yang di atas. Huruf hijaiyah ada 28, jadi bakinya selain di atas ialah 15 huruf. Okey, senang sahaja nak ingat berkenaan dengan hukum ini. Selain sahaja huruf di atas, maka hukum ni lah huruf yang berada di bawah ni. Contohnya, kalau nun mati bertemu dengan huruf selain di atas, maka akan jadi hukum ikhfa hakiki. Hukum iqlab. Hukum iqlab akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah hukum iqlab dan cara bacaannya ialah dengan di, iaitu perlu dengung. Contoh hukum iqlab, nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Contoh perkataan min ba'di. Min ba'di. Nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah hukum iqlab dan cara bacaannya ialah di, iaitu menunjukkan perlu
dengung. Contoh seterusnya, nun sakinah bertemu dengan ba. Contoh perkataan anbi'hum. Anbi'hum. Nun sakinah bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah hukum iqlab dan cara bacaannya ialah di, menunjukkan perlu dengung. Contoh bagi tanwin yang berbaris bawah bertemu dengan huruf ba. Contoh perkataan kafirin bih. Kafirin bih. Tanwin berbaris bawah bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah hukum iqlab dan cara bacaannya ialah dengan di, perlu dengung. Dan contoh yang terakhir ialah bagi tanwin yang berbaris depan bertemu dengan huruf ba. Contoh perkataan summun bukmun. Summun bukmun. Okey, tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah hukum iqlab dan cara bacaannya ialah di, menunjukkan perlu dengung. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan hukum iqlab. Secara kesimpulannya, hukum iqlab akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka jadilah hukum iqlab dan cara bacaannya ialah dengan di, menunjukkan perlu dengung. Hukum idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun ra. Lam ataupun ra, maka hukumnya adalah hukum idgham bila gunnah, manakala cara bacaannya ialah dengan XD, menunjukkan tak perlu dengung. Contoh idgham bila gunnah bagi nun sakinah bertemu dengan lam. Contoh perkataan walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Jadi nun sakinah bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah hukum idgham bila gunnah dan cara bacaannya ialah XD, menunjukkan tak perlu dengung. Contoh yang kedua, bagi tanwin yang berbaris depan bertemu dengan lam. Contoh perkataan musaddiqul lima. Musaddiqul lima. Tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya adalah hukum idgham bila gunnah dan cara bacaannya ialah XD, tak perlu dengung. Okey, seterusnya berkaitan dengan huruf ra. Contoh nun sakinah bertemu dengan huruf ra. Contoh perkataan mir rabbihi. Mir rabbihi. Nun sakinah bertemu dengan huruf ra, maka hukumnya adalah hukum idgham bila gunnah dan cara bacaannya ialah XD, menunjukkan tak perlu dengung. Contoh yang lain, bagi nun mati bertemu dengan ra, mir rizqillah. Mir rizqillah, maka hukumnya adalah hukum idgham bila gunnah dan cara bacaannya ialah dengan XD, tak perlu dengung. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan hukum idgham bila gunnah. Secara kesimpulannya, hukum idgham bila gunnah akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu sahaja dengan huruf lam ataupun ra, maka akan jadi hukum idgham bila gunnah, manakala cara bacaannya ialah dengan XD, menunjukkan tidak perlu dengung. Hukum idgham ma'al gunnah. Hukum idgham ma'al gunnah akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim, ya, nun ataupun wa ataupun huruf menu. Jadi hukumnya akan jadi idgham ma'al gunnah dan cara bacaannya ialah dengan di, menunjukkan perlu dengung. Contoh hukum idgham ma'al gunnah bagi nun sakinah bertemu dengan huruf mim. Contoh perkataan mim masad. Mim masad. Nun sakinah bertemu dengan huruf mim, maka
hukumnya adalah hukum idgham ma'al ghunnah, manakala cara bacaannya ialah dengan D, iaitu menunjukkan perlu dengung. Contoh yang lain, tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf mim. Contoh perkataan Rasulun mina. Rasulun mina. Jadi, tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf mim. Hukumnya akan menjadi hukum idgham ma'al ghunnah, manakala cara bacaannya ialah dengan D, menunjukkan perlu dengung. Seterusnya huruf ya. Bagi contoh, nun sakinah bertemu dengan huruf ya. Contoh perkataan man yaqulu. Man yaqulu. Nun sakinah bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya adalah hukum idgham ma'al ghunnah, manakala bacaannya ialah dengan D, menunjukkan perlu dengung. Contoh seterusnya bagi tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf ya. Contoh perkataan liqaumi yuqinun. Liqaumi yuqinun. Maka hukumnya adalah hukum idgham ma'al ghunnah dan cara bacaannya ialah dengan D, menunjukkan perlu dengung. Seterusnya huruf nun. Nun sakinah bertemu dengan nun. Nun sakinah bertemu dengan nun. Contoh perkataan lan nu'mina. Lan nu'mina. Nun sakinah bertemu dengan huruf nun, maka akan menjadi hukum idgham ma'al ghunnah, manakala cara bacaan sama sahaja itu dengan D, menunjukkan perlu dengung. Dan huruf yang terakhir iaitu huruf waw. Bagi contoh tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf waw. Contoh perkataan lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya idgham ma'al ghunnah dan cara bacaannya dengan D, menunjukkan perlu dengung. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan hukum idgham ma'al ghunnah. Secara kesimpulannya, idgham ma'al ghunnah akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim, ya, nun ataupun waw, maka hukumnya akan menjadi hukum idgham ma'al ghunnah, manakala cara bacaannya ialah dengan D, menunjukkan perlu dengung. Hukum izhar halqi. Hukum izhar halqi akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf, iaitu huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, wa. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu salah satu huruf ini, maka hukumnya akan menjadi hukum izhar halqi, manakala cara bacaannya ialah dengan JXD, iaitu jelas dan tak dengung. Contoh izhar halqi. Bagi nun sakinah bertemu dengan hamzah. Contoh perkataan min ahli. Min ahli. Nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya menjadi hukum izhar halqi, manakala cara bacaannya ialah dengan JXD, iaitu jelas dan tidak dengung. Seterusnya, contoh bagi nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Contoh perkataan minha. Minha. Nun sakinah bertemu dengan huruf ha, maka hukumnya menjadi hukum izhar halqi, cara bacaan dengan JXD, iaitu jelas dan tak dengung. Contoh seterusnya bagi tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf ha. Tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf ha. Contoh perkataan narun hamiyah. Narun hamiyah. Tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf ha, maka menjadi hukum izhar halqi dan cara bacaannya ialah dengan JXD, iaitu jelas dan tak dengung. Kemudian huruf yang seterusnya adalah huruf kha. Bagi contoh nun sakinah bertemu dengan huruf kha.
Contoh perkataan min khalaq. Min khalaq. Nun sakinah bertemu dengan huruf kha, maka hukumnya adalah hukum izhar halqi, manakala cara bacaannya ialah dengan JXD, iaitu jelas dan tidak dengung. Seterusnya contoh bagi tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf ain. Contoh perkataan walayalin ash. Walayalin ash. Tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf ain, maka menjadi hukum izhar halqi dan cara bacaannya tetap sama, iaitu JXD, jelas dan tak dengung. Dan contoh bagi huruf yang terakhir bagi izhar halqi, contoh tanwin berbaris atas bertemu dengan huruf ghain. Tanwin berbaris atas bertemu dengan huruf ghain. Contoh perkataan zawjan ghairah. Zawjan ghairah. Maka hukumnya akan menjadi hukum izhar halqi dan cara bacaannya dengan JSD, jelas dan tak dengung. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan hukum izhar halqi. Secara kesimpulannya, izhar halqi akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf, iaitu huruf hamzah, ha, ha, kha, ain dan ghain. Maka jadilah hukum izhar halqi, manakala cara bacaannya ialah dengan JXD, iaitu jelas dan tak dengung. Hukum ikhfa hakiki. Hukum ikhfa hakiki akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan G15. Apa maksud G15? Ialah golongan 15. Okey, iaitu huruf selain huruf di atas. Huruf hijaiyah ada 28. Okey, bakinya adalah hukum ikhfa. Bakinya adalah huruf hukum bagi hukum ikhfa hakiki, iaitu selain huruf ba, lam, ra, mim, ya, nun, waw, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Dan cara bacaannya ialah dengan D, iaitu kita perlu dengung. Ini adalah huruf yang selain huruf di atas, iaitu contohnya huruf ta, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Okey, contoh perkataan naran zat. Naran zat. Tanwin berbaris atas bertemu dengan huruf zal, maka hukumnya menjadi hukum ikhfa hakiki dan cara bacaannya ialah dengan D, menunjukkan perlu dengung. Contoh yang lain, nun mati bertemu dengan shin. Nun mati bertemu dengan shin. Mi syarri. Mi syarri. Hukumnya akan menjadi hukum ikhfa hakiki dan cara bacaannya ialah dengan D, iaitu perlu dengung. Seterusnya contoh bagi tanwin berbaris depan bertemu dengan huruf sad. Contoh perkataan baqaratun safra. Baqaratun safra. Maka hukumnya akan menjadi hukum ikhfa hakiki dan cara bacaannya ialah dengan D, iaitu menunjukkan perlu dengung. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan hukum ikhfa hakiki. Secara kesimpulannya, hukum ikhfa hakiki akan berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf selain huruf di atas. Bertemu dengan huruf selain huruf di atas, maka hukumnya menjadi hukum ikhfa hakiki, manakala cara bacaannya ialah dengan D, menunjukkan perlu dengung.